Kenaikan harga barangan keperluan harian telah mendominasi tajuk berita sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Menurut pakar ekonomi, turun naik harga makanan adalah norma pasaran. Rata-rata rakyat menerima hakikat ini. Malahan, pasaran memerlukan harga turun dan naik untuk membolehkan masalah lebihan atau kekurangan produk diatasi. Contohnya, apabila berlaku lambakan, stok yang berlebihan hanya boleh dijual melalui harga yang rendah. Begitulah juga sebaliknya. Ini adalah fungsi asas konsep harga. Tetapi apabila kenaikan harga adalah melebihi paras normal atau dengan kata mudah, harga meningkat secara berlebihan, perkara ini sukar untuk diterima, khususnya pengguna yang berpendapatan rendah. Kegelisahan pengguna terhadap apa yang berlaku hari ini sebenarnya berasas kerana sejak kebelakangan ini, harga barang mentah dan barang keperluan harian mengalami peningkatan yang luar biasa atau berlebihan, di mana peratus peningkatan yang berlaku adalah lebih tinggi berbanding sebelum ini. Kalau dahulu, dengan berbekalkan wang RM150 boleh memenuhkan sebuah troli di pasaraya, namun ia berbeza pada hari ini. RM150 itu hanya mampu memenuhkan satu bakus sahaja. Persoalannya, kenapa perkara ini boleh berlaku? Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa harga barang keperluan harian meningkat. Teruskan menonton. Sebenarnya, masalah kenaikan harga barang ini bukan sahaja dialami oleh rakyat Malaysia. Tetapi, isu kenaikan harga barang kini sudah menjadi isu global. Menurut pakar ekonomi, apa yang berlaku hari ini berkait rapat dengan tekanan inflasi yang berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesesakan rantaian bekalan, harga komoditi yang melambung tinggi, masalah tenaga global dan juga kekurangan buruh akibat penularan wabak COVID-19 sejak 2 tahun yang lalu. Bukan itu sahaja, ditambah pula dengan faktor impak daripada krisis yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine di mana memberi kesan besar kepada ekonomi dunia. Serangan ke atas Ukraine dan sekatan yang dikenakan Barat ke atas Rusia sedikit sebanyak mempengaruhi beberapa bahan penting dalam pasaran. Manakala harga barang makanan domestik pula, sebahagian besar faktor yang mempengaruhi kenaikan harga makanan adalah disebabkan kesan bermusim dan kekurangan pekerja. Harga hasil segar seperti sayuran hijau dilaporkan telah melonjak lebih daripada 200%, manakala beberapa makanan ruji termasuk ayam dan telur juga lebih mahal. Selepas terpaksa menghadapi siri sekatan atau lockdown yang bersambung-sambung akibat COVID-19, penduduk dunia hari ini terpaksa pula berdepan dengan masalah inflasi kesan daripada wabak tersebut terhadap ekonomi dunia. Perkara ini dipercayai berlaku kerana ekonomi berada dalam peringkat awal proses pemulihan. Inflasi ialah ukuran kadar kenaikan harga barang dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi. Sekiranya inflasi berlaku yang membawa kepada kenaikan harga barang keperluan asas, ia akan memberi kesan negatif kepada masyarakat. Inflasi melanda semua orang, tidak kiralah apa golongan sekalipun. Namun, golongan yang paling terasa sudah tentulah mereka yang berpendapatan rendah, terutamanya apabila kenaikan gaji yang diterima gagal untuk bersaing dengan inflasi. Atau dengan kata mudah, walaupun menerima kenaikan gaji, tetapi ia tidak bermakna disebabkan oleh kenaikan harga barang yang terlalu tinggi. Inflasi boleh berlaku dalam hampir semua produk atau perkhidmatan, termasuk perbelanjaan berasaskan keperluan seperti perumahan, makanan, penjagaan perubatan, utiliti, barangan kosmetik, kereta dan barang kemas. Inflasi boleh menjadi kebimbangan kerana ia menjadikan wang yang disimpan hari ini kurang bernilai untuk hari esok. Inflasi juga akan menghakis kuasa beli pengguna. Siapa yang mendapat manfaat dari inflasi? Persoalannya, adakah ada pihak yang akan menerima manfaat daripada inflasi? Dari pihak pengguna, sudah semestinya mereka lebih merasa terbeban. Tetapi bagi para pelabur, mereka boleh menikmati manfaat jika mereka memegang aset dalam pasaran yang terjejas oleh inflasi. Sebagai contoh, mereka yang melabur dalam syarikat tenaga mungkin akan menikmati kenaikan harga saham jika harga tenaga meningkat. Sesetengah syarikat juga akan mendapat kelebihan inflasi jika mereka boleh mengenakan bayaran lebih untuk produk mereka akibat lonjakan permintaan untuk barangan mereka. Contohnya, jika ekonomi menunjukkan prestasi yang baik dan permintaan perumahan tinggi, syarikat pemaju perumahan boleh mengenakan harga yang lebih tinggi untuk menjual rumah. Dengan kata lain, inflasi boleh menyediakan perniagaan dengan kuasa harga dan meningkatkan margin keuntungan mereka. Jika margin keuntungan meningkat, ini bermakna harga yang dikenakan oleh syarikat untuk produk mereka juga akan meningkat pada kadar yang lebih cepat daripada kenaikan kos pengeluaran. Bukan itu sahaja, ada juga sesetengah pemilik perniagaan yang dengan sengaja menahan bekalan daripada masuk ke pasaran dan seterusnya membolehkan mereka menaikkan harga ke tahap yang lebih tinggi dan kadang-kadang tidak masuk akal.
punca kenaikan harga barang. Pasca COVID-19, pandemik COVID-19 bukan sahaja menyebabkan kejutan kepada ekonomi dunia, tetapi juga mengganggu rantaian bekalan makanan selain menyumbang kepada masalah kelewatan dalam penghantaran. Kekurangan tenaga kerja dan permintaan pengguna yang melonjak tinggi memburukkan lagi masalah ini. Kekurangan bekalan barang ditambah pula dengan kos penghantaran yang meningkat menyebabkan harga barang juga meningkat. Ini dapat dilihat dalam peningkatan besar yang berlaku dalam bekalan makanan dan bahan api sejak beberapa bulan lalu. Data terkini daripada BLS menunjukkan harga petrol naik sebanyak 48%, manakala harga tenaga pula naik sebanyak 32% sepanjang tahun lepas. Menurut data yang sama, harga kenderaan terpakai dijangka akan meningkat 35% untuk tahun ini, manakala harga kenderaan baru juga meningkat sebanyak 12.5%. Gangguan bekalan makanan. Menghasilkan barangan merupakan satu proses. Jadi, jika berlaku gangguan atau kerosakan di mana-mana sahaja peringkat proses tersebut, ia akan memberi kesan kepada keseluruhan proses. Berkait juga dengan penularan pandemik COVID-19, ia telah mengganggu rantaian bekalan makanan. COVID-19 telah memberi impak pada semua segmen rantaian bekalan makanan dan pada masa yang sama turut menjejaskan proses pengeluaran di ladang, pemprosesan makanan, pengangkutan logistik serta permintaan akhir. Sebagai contoh, banyak kilang yang terpaksa ditutup disebabkan lockdown dan penutupan ini mengganggu proses pengeluaran. Konflik Rusia-Ukraine. Seperti yang diketahui umum, tahun 2022, dunia sedang berdepan dengan krisis yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine, di mana ketegangan di antara kedua-dua negara telah mencapai kemuncak apabila Rusia melancarkan serangan berskala penuh ke atas Ukraine pada 24 Februari 2022. Tidak dinafikan bahawa perang yang meletus ini sememangnya memberi kesan besar kepada penduduk Ukraine. Namun sebenarnya bukan Ukraine sahaja yang merasa kesannya, malah seluruh dunia juga mengalami kesan akibat krisis kedua-dua negara ini, khususnya dari segi ekonomi. Serangan ke atas Ukraine dan sekatan yang dikenakan oleh banyak negara ke atas Rusia sedikit sebanyak mempengaruhi harga barang asas dalam pasaran. Antara bahan penting yang terkesan ialah bijirin, iaitu gandum dan jagung, gas asli, minyak serta logam. Kedua-dua negara ini merupakan pengeluar terbesar bagi produk-produk tersebut. Jadi, tidak hairanlah bagaimana perang boleh menyebabkan kenaikan harga barang. Kesimpulannya, kenaikan harga barang yang perlu dihadapi oleh penduduk dunia hari ini didorong oleh pelbagai faktor. Kerajaan perlulah bijak dalam menguruskan ekonomi negara bagi memastikan harga barang tidak terus naik dan seterusnya menambah lagi beban kepada rakyat. Namun begitu, menurut pakar, masalah gangguan rantaian bekalan yang menjadi antara faktor utama ini tidak akan kekal selama-lamanya. Ramai pakar percaya, inflasi yang berlaku disebabkan oleh gangguan rantaian bekalan akan menjadi lebih baik sebaik sahaja isu itu dapat diselesaikan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.